Terima kasih YB Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Speaker Dewan Undangan Negeri Kedah Darul Aman, Yang amat berhormat Menteri Besar Negeri Kedah Darul Aman, Yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, ahli-ahli yang berhormat, ketua-ketua jabatan, pegawai-pegawai kerajaan, para pengamal media, seterusnya sidang hadirin yang dirahmati sekalian. Bersyukur kita kepada Allah SWT pada petang yang mulia ini dapat kita bersama dalam usaha kita untuk mengangkat negeri kita, negeri Kedah, ke tahap tertinggi mungkin insya-Allah dalam sejarah kebangkitan negeri kita Kedah. Yang berhormat Speaker, izinkan saya di permulaan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kerana memberi saya kesempatan dan ruang untuk menyampaikan ucapan penggulungan sempena bajet negeri Kedah Darul Aman 2024 dalam sidang mesyuarat kedua penggal pertama Dewan Undangan Negeri Kedah ke-15 pada hari ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar di atas pelantikan sebagai Menteri Besar Kedah untuk penggal kedua yang juga di atas ucapan bajet disampaikan pada hari Ahad lepas dan kepimpinan beliau yang membolehkan Kerajaan Perikatan Nasional ditubuhkan dengan kemenangan besar 33. Ia adalah manifestasi akan satu sosok tubuh yang punya cita-cita besar untuk mengangkat negerinya dan insya-Allah negaranya, dan kita di sini akan bersama-sama untuk memastikan kelangsungan negeri kita dapat kita realisasikan untuk menjadi sebagai sebuah negeri maju insya-Allah suatu hari nanti. Setinggi-tinggi tahniah juga diucapkan kepada Yang Berhormat Speaker dan juga Yang Berhormat Timbalan Speaker di atas pelantikan sebagai Speaker dan Timbalan Speaker untuk Dewan Undangan Negeri Kedah Darul Aman ke-15 ini. Saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada sahabat saya di sebelah sana, Yang Berhormat Sidam yang dilantik sebagai Ketua Pembangkang. Semoga kita dapat berbahas di sini untuk pembangunan negeri kita yang kita cintai ini. Bersama-sama kita membina Kedah yang berjaya. Rakyat Kedah, saya percaya mereka menaruh harapan kepada kita semua untuk di sini menggubal undang-undang dan juga membahaskan perkara-perkara yang kita yakin dan percaya perlu diberi perhatian serius bagi membolehkan negeri kita terus melangkah ke hadapan dengan penuh yakin kerana dibarisi oleh anak-anak Kedah yang punya cita-cita tinggi untuk melihat negerinya maju dan berjaya. Yang berhormat Speaker, sesungguhnya dalam surah Ar-Ra'd pada masa terdekat, ayat ke-11 Allah berfirman pada masa terdekatnya, Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu, melainkan kaum itu berusaha mengubah nasibnya sendiri. Di sinilah kita, seluruh rakyat negeri Kedah harus bersama dan bersatu, memastikan bahawa setiap tenaga yang kita miliki, di apa jua peringkat kita, baik kita sebagai Yang Berhormat Adun, ataupun kita sebagai pegawai kerajaan, yang mana kita menjadi pembuat-pembuat dasar dan melakukan segala perkara berkaitan yang telah diamanahkan kepada kita. Marilah sama-sama kita usahakan memberikan yang terbaik buat negeri kita. Memastikan yang kita beri itu melebihi ekspektasi apa jua mereka di luar sana. Agar mereka dapat merasakan denyut nadi kebangkitan kita sebagai orang Kedah dalam usaha untuk merealisasikan impian besar negeri kita untuk menjadi The Greater Kedah. InsyaAllah. Bajet 2024 dengan keseluruhan berjumlah 1.241 bilion diperuntukkan bagi pembelajaran mengurus dan pembangunan. Merupakan bajet terpenting untuk kita sama-sama realisasikan. Setiap sen yang diberikan harus kita usahakan untuk memberi pulangan paling besar buat rakyat negeri kita. Dan ini adalah satu usaha bersama kita untuk mendukung cita-cita kita untuk menjadikan The Greater Kedah itu menjadi impian yang dapat realisasikan, meneruskan kemajuan, menzahirkan impian. Gagasan The Greater Kedah yang merujuk kepada cita-cita negeri dan bangsa Kedah untuk menjadi sebuah kuasa ekonomi baru di negeri kita, di negara kita. Benar hari ini kita berada di kedudukan 3 terbawah. Tetapi itu adalah sesuatu yang telah berlaku dan hari ini kita bertanggungjawab
setiap kita yang berada di negeri ini dan semua kita di dalam dewan ini harus berjuang dan memastikan bahawa kita dapat mengangkat ekonomi negeri kita ke tahap yang akan kita banggakan, sehingga apabila kita tidak lagi berada di dewan ini, kita merasakan kita telah menjadi sebahagian daripada cerita kebangkitan negeri kita, dan kitalah yang melakukan, insya-Allah. Bersama kita berjuang ke arah itu. Yang berhormat Speaker, oleh yang demikian, marilah kita susun gerak langkah kita. Kita ada perancangan-perancangan kita. Kita ada plan pembangunan Kedah 2035. Kita ada plan strategik dan kita ada berbagai inisiatif yang akan dilakukan. Mari kita lakukan dengan penuh kesungguhan ini ke arah deploying the Greater Kedah into actions. Kita harus lakukan, walau apa juga kedudukan kita, sekecil mana pun kita, tapi kita harus memainkan peranan. Apatah lagi kalau kita mempunyai kedudukan dan kuasa, maka kita gunakanlah kedudukan itu untuk memastikan kita melakukan tugasan itu sebaik mungkin bagi membolehkan apa yang dicita-cita menjadi kenyataan, insya-Allah. Izinkan saya yang berhormat Speaker dan ahli Dewan yang mulia untuk kongsikan akan perkembangan semasa dalam konteks pelaburan di negeri kita ini, di mana sektor pembuatan merupakan sektor kedua terbesar yang menyumbang kepada 30.7% komposisi keluaran dalam negeri KASA. Dan ini menyumbang dengan catatan nilai sekitar 15.633 bilion. Ini adalah satu indikator kepada kita bahawa kita perlu berusaha lebih keras lagi. Kita perlu melakukan sesuatu. Kita perlu melakukan revolusi minda. Kita kena berubah cara kerja. Kita perlu sama-sama memastikan kita meningkatkan produktiviti kita. Insya-Allah, kalau kita tingkatkan produktiviti kita, saya yakin negeri kita akan melangkah dengan lebih jauh lagi. Dan ini saya yakin dapat dilakukan dengan komitmen kita semua sebagai yang berhormat, sebagai ADUN dan juga sebagai kaki tangan kerajaan, malahan industri juga. Marilah kita sama-sama realisasikan. Hari ini KDNK Negeri Kedah berjumlah 50.8 bilion. Dan jumlah ini kalau kita tingkatkan 10% sahaja, yang berhormat Speaker, kita akan merekodkan kepada 5.5 bilion, 50.5 bilion. Jadi ini jumlah yang harus setiap tahun kita tingkatkan. Kalau kita setiap tahun meningkatkan sekitar 5% ataupun 10%, ia akan menjadi lonjakan yang cukup besar dalam tempoh 10 tahun. Kita boleh mempunyai KDNK bernilai sekitar 100 bilion. Dan ini tidak mustahil untuk kita lakukan. Dan inilah tanggungjawab kita untuk melakukannya. Bukan orang lain yang datang dan melakukannya untuk negeri kita. Kitalah di negeri Kedah ini yang harus melakukannya. Dan ini tidak mustahil selagi kita berusaha untuk mencapainya, insya-Allah. Yang berhormat Speaker, izinkan saya juga menyatakan di sini, kalau dari segi KDNK per kapita, jelas statistik menunjukkan bahawa kita berada di kedudukan ketiga terbawah dengan pendapatan dengan KDNK per kapita 25,967. Kita di atas Perlis dan Kelantan. Dan kita berusaha untuk memastikan KDNK per kapita ini dalam tempoh 5 tahun akan datang akan bergerak ke tahap yang lebih tinggi. Dan insya-Allah mungkin dalam 10 tahun akan datang kita akan berada di kelompok 10 terbaik di negara kita atau lebih baik daripada kedudukan itu, insya-Allah. Sasaran kita di bawah agenda The Greater Kedah, Wabi Speaker dan semua sahabat-sahabat di Dewan yang mulia ini. Perkataan The Greater Kedah dengan izin adalah superlative word. Satu perkataan yang terlalu besar, yang orang akan tanya apakah itu Greater Kedah. Dan Greater Kedah ini perlu boleh dikuantifikasikan dengan izin. Perlu boleh diukur dan perlu boleh diterjemahkan dengan benda yang masyarakat faham. Sebab itu kedudukan ekonomi kita, income per kapita kita, nilai pelaburan yang dibawa masuk, nilai ekspor kita, nilai import kita, dan semua berkaitan itu harus menjadi gerak kerja kita hari ini, termasuklah prasarana kita, dan seumpamanya haruslah dapat diterjemahkan dalam konteks atau kerangka yang boleh masyarakat nilai. Kalau tidak, kenyataan ini, impian ini hanyalah semata-mata retorik politik. Dan kita yakin percaya ia bukan retorik politik. Ini adalah satu wawasan besar yang dibawa oleh Menteri Besar kita. Bersama kita merealisasikannya, insya-Allah. Yang berhormat Speaker dan semua, kita tahu sektor pembuatan adalah satu-satunya sektor yang bertumbuh secara positif hatta ketika COVID-19 melanda negara. Izinkan saya untuk membawa Yang berhormat Speaker dan semua di Dewan ini, hari ini kita memperuntukkan tanah seluas 110,000 hektar
yang mana cukup luas, 110,000 hektar. Dan tanah ini pada dasarnya ada kadar-kadar cukai yang kita kutip setiap tahun. Dan hari ini saya rumuskan, iaitu kadarnya sekitar 80 sen semeter. Bayangkan dengan kadar 80 sen semeter ini dengan jumlah keluasan 110,000 hektar, kita hanya boleh lebih kurang mungkin mendapat collection sekitar 1.65 juta. Satu jumlah yang kecil daripada keluasan tanah yang begitu luas. Tetapi sekiranya tanah ini sebahagiannya, kalau kita peruntukkan untuk tanah perindustrian, katakanlah kita ambil sekitar 10% saja, iaitu 11,000 hektar dengan kadarnya 80 sen. Ya, dengan minta maaf, yang tadi adalah RM15 per hektar. Minta maaf ya. RM15 per hektar untuk tanah pertanian. RM15 per hektar, bukan per meter. RM15 per hektar kali dengan 110,000 hektar, kita akan dapat 1.65 juta. Tapi kalau tanah itu adalah tanah industri, kadarnya saya ambil contoh 80 sen semeter. Bukan hektar lagi, semeter. Kalau dengan 11,000 hektar tanah perindustrian, kita boleh menjana pendapatan daripada cukai sebanyak 88 juta. Bayangkan kalau kita ada sekitar 22,000 hektar tanah perindustrian, maka saya yakin dan percaya hasil negeri akan bertambah berlipat ganda sekitar 180 juta. Ini adalah sumber pendapatan yang harus kita usahakan, yang harus kita lihat bagaimana pendapatan negeri dapat ditingkatkan dengan pendekatan dari aspek tanah yang sama, tetapi kita usahakan untuk mempunyai pulangan hasil cukai yang lebih baik. Kita tahu hari ini kita bertanggungjawab menjadi rice bowl dengan izin negara kita. Tetapi di masa yang sama kita juga harus melihat bagaimana dengan tanah ini juga kita boleh menjana pendapatan buat negeri dan negara. Dengan kata lain, tanah-tanah ini perlu ditingkatkan produktivitinya. Mungkin tanah itu tidak sampai 110,000 hektar untuk pertanian. Mungkin kita boleh turunkan kadarnya, tetapi yieldnya, tetapi hasilnya, produktivitinya sama dengan keluasan tanah 110,000 hektar hari ini. Ini boleh dilakukan dengan kita menggunakan teknologi dan kaedah-kaedah dan segala sokongan yang perlu kita usahakan bersama. Jadi dengan kata lain, Yang Berhormat Speaker, kita perlu melihat secara strategik bagaimana tanah-tanah yang kita miliki hari ini dapat kita manfaatkan sebaiknya. Dan kita harap tidak terperangkap semata-mata kerana kata kita adalah rice bowl for the country dengan izin, maka kita ikat tangan dan kaki kita untuk melihat ke depan dan bersama dengan negeri-negeri lain yang ada, malah negara jiran kita, untuk tidak meletakkan diri kita sebagai sebuah negeri industri. Pendekatan yang kita boleh usahakan dan kita sedang meneliti pendekatan ini dan akan melaksanakannya ialah bagaimana tanah-tanah pertanian itu dapat ditingkatkan hasilnya kepada 10%, 20%, malahan 50% penggunaan tanah secara maksimum ini akan mendatangkan pulangan yang besar buat negeri dan negara kita. Yang Berhormat Speaker, kalau kita masuk daripada selatan Kedah, daripada Kulim Bandar Baru sampailah ke Bukit Kayu Hitam, kita lihat sepanjang exit masuk ke negeri kita. Mungkin ada 7-8 exit. Di manakah satu exit yang kita nampak apabila daripada Lebuh Raya itu, kita nampak satu residential area, kita nampak satu commercial area di setiap exit kita. Kita tidak nampak ini semua. Sedangkan tanah-tanah itu di tepi Lebuh Raya yang punya nilai yang cukup strategik, tapi tidak kita manfaatkan untuk membuatkan tarikan baru. Kalau kita pergi Pulau Pinang, kita boleh lihat bagaimana Auto City 10 tahun dahulu, 15 tahun dahulu hanya beberapa bangunan saja. Tetapi hari ini Auto City di Pulau Pinang telah menjadi satu benchmark, satu bandar baru yang mana dia telah membangunkan bandar baru di sepanjang Lebuh Raya itu. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini, tanah-tanah kita harus dilihat dari sudut strategik bagi membolehkan nilai tambah dapat dibangunkan, bagi membolehkan kita terus kompetitif dan menarik mereka yang lalu di negeri kita untuk singgah di pusat-pusat komersial ini yang harus kita bangunkan bersama. Dan insya-Allah saya sebagai Esko Pelaburan akan usahakan sebaik mungkin di bawah kepimpinan Menteri Besar kita untuk menarik pelabur-pelabur yang berminat untuk melabur dan pembangunan bandar-bandar baru ataupun infrastruktur ini insya-Allah. Yang Berhormat Speaker, saya juga ingin menyatakan di sini sesungguhnya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar di atas kesudian ataupun kerajaan negeri yang telah memperuntukkan bajet sebanyak 3 juta buat Invest Kedah Berhad
satu jumlah yang mana meningkat 500% daripada tahun lalu atau tahun ini, bajet 2022, kita hanya memperoleh 500,000. Walaupun dengan 500,000 yang berhormat, kita telah berjaya membawa masuk 14.6 bilion pelaburan ke negeri kita Kedah dengan sokongan daripada MIDA dan semua agensi yang terlibat. Untuk saya nyatakan satu persatu terlalu panjang. Jutaan terima kasih ingin saya nyatakan di Dewan ini. Sumbangan semua agensi kerajaan, Kulim High-Tech, KTPC dan juga Majlis Perbenaran Kulim High-Tech dan semua agensi, pejabat tanah dan semuanya. Izinkan saya nyatakan di sini, kalian adalah insan-insan hebat lagi luar biasa yang telah didatangkan oleh Allah untuk negeri ini. Maka teruslah berjuang sahabat semua bagi membolehkan kita terus membangunkan negeri kita. Bukan hanya berlaku di Kulim, tapi di seluruh pelosok negeri Kedah ini boleh kita bangunkan insya-Allah. Sahabat-sahabat yang YB Speaker, YB ada semua yang saya hormati. Jadi dengan kata lain, usaha kita akan terus kita gembeleng. Di mana kalau kita lihat hari ini, di Kulim High-Tech itu saja, di KTPC itu, Kulim High-Tech Park itu, hari ini telah berjaya mencipta 34,000 peluang pekerjaan. Daripada 43 industrial tenants, 74 supporting tenants, dengan kata lain sekitar 100 lebih sedikit. Dengan total pelaburan iaitu sebanyak 134.1 bilion. Ini adalah satu jumlah yang besar, di mana kita boleh lihat spillover dari Pulau Pinang telah mula masuk ke negeri kita Kedah. Dan kita harus berusaha sedaya mungkin semua PBT dan juga mungkin agensi-agensi. Belajarlah dari Kulim. Belajarlah bagaimana Kulim telah memanifestasikan satu perkara yang mungkin impossible dengan izin, tetapi sebenarnya tidak mustahil sekiranya kita susun atau hari ini. Kita lihat bagaimana KTPC telah dipanggil oleh Kerajaan Negeri Terengganu. Malahan Kerajaan Pusat telah minta KTPC untuk membantu pembangunan satu lagi high-tech park di Krian, Perak. Dan ini adalah satu gambaran jelas bahawa modal kita telah berjaya dan KTPC ini telah menjadi benchmark. Dan kita harus mengambil kesempatan ini agar kepakaran kita, kebolehan kita tidak mengalir keluar begitu sahaja tanpa kita membangunkan daerah-daerah lain untuk memastikan apa yang ada di KTPC itu tidak hanya di KTPC, di Kulim saja, tetapi di seluruh pelosok daerah negeri kita. Untuk itu kita akan usahakan, kita akan bangunkan dan hari ini sedang meneliti kemungkinan untuk membangunkan apa yang kita panggil the greater KTPC, insya-Allah, iaitu dia akan membantu industrial zone lain bagi membolehkan pelaburan dibawa masuk ke negeri kita. Tidak hanya berfikir untuk bawa ke Kulim, mungkin bawa ke mana? Ke Bukit Kayu Hitam, ke KRC di Padang Terap, ke SBEZ dan ke semua peringkat ataupun industrial zone. Dan kita mahukan kepakaran KTPC ini terus menjadi kekuatan buat negeri kita. Yang berhormat Speaker dan ahli Dewan yang saya hormati. Jadi dengan kata lain, kita akan terus membangunkan dan menggerakkan usaha bagi membolehkan pemain-pemain industri di negeri kita merasakan kerajaan negeri memberi komitmen yang luar biasa. Dan antara usaha-usaha yang kita akan lakukan, iaitu kita akan mengadakan program Kedah Industry Award 2024. Kita ingin memberi recognition kepada pemain-pemain industri di luar sana agar mereka dapat merasakan bahawa kita telah berjaya untuk menzahirkan komitmen negeri kita dalam usaha bersama kita untuk memastikan kelangsungan pelaburan di negeri kita Kedah ini. Penghargaan dan anugerah ini akan kita berikan dalam berbagai aspek seperti environmental, social and corporate governance, corporate social responsibility dan komitmen kepada sustainable development goals. Yang berhormat Speaker, kita akan mengadakan program dipanggil Kedah Business and Investment Summit, yang mana kita akan membawa para pelabur daripada luar negara untuk bersama kita melihat peluang-peluang pelaburan yang ada di negeri kita seperti mana yang dilakukan oleh negeri-negeri lain. Jadi dengan kata lain, ini adalah antara usaha-usaha yang kita akan lakukan bersama. Yang berhormat Speaker, saya juga ingin menyatakan di sini, iaitu kita akan membangunkan Industrial Park Management Committee, yang mana ini akan bekerjasama dengan kerajaan negeri untuk membolehkan Industrial Park yang kita miliki ini dapat kita bangunkan sebaik mungkin. Dan kita berusaha untuk menjadikan KTPC, the greater KTPC itu adalah pemangkin kepada usaha untuk memastikan
industrial zone yang kita akan bangunkan itu berada dalam kerangka yang cukup baik, dalam keadaan tersusun dan teratur dengan kerjasama dengan IPMC ini. Jadi saya berharap agar semua agensi-agensi teknikal seperti PBT, PDRM, JKR, JS, TM, SADA dan lain-lain dapat memberikan komitmen terbaik bagi membolehkan kita merealisasikan impian kita untuk menjadi sebuah negara maju dan The Greater Kedah itu dapat realisasikan. Yang berhormat Speaker dan ahli mesyuarat yang saya kasihi, izinkan juga saya menyentuhkan di sini bahawa kita akan memastikan projek-projek berimpak tinggi itu akan dapat kita realisasikan sebaik mungkin. Seperti yang telah saya bentangkan di awal pagi tadi berkaitan dengan Kedah Rubber City. Ini akan kita usahakan dan kita bangunkan. Kita akan bawa KTPC dalam konteks bagaimana mereka boleh membantu pembangunan KRC ini menjadi sehebat pembangunan di Kulim High Tech itu. Dan insya-Allah kita akan bekerjasama dengan agensi-agensi yang ada di KRC, agensi-agensi yang ada di SBZ, agensi-agensi yang ada di Delapan. Dan ini semua dapat dilakukan dengan hanya sekiranya kita semua berjiwa besar dan sanggup untuk mengenepikan perbezaan kecil kita dan bersatu untuk memastikan impian besar kita, The Greater Kedah kita dapat kita realisasikan bersama. Yang berhormat Speaker, izinkan pula saya untuk pergi kepada portfolio saya yang kedua iaitu berkaitan pengajian tinggi. Kita tahu ini Syam adalah sebuah semestri yang kita... Tok Kai bangun, nak pergi laluannya. Baik. Minum air sekejap. Terima kasih Yang Berhormat Speaker, terima kasih Jitra. Jitra sebut KHTP lah, Bukit Kayu Hitam lah, Kuala Muda Gurun lah, Padang Terap lah. Penang adalah dikategorikan sebagai daerah usahawan, DO, Tuan DO. Maknanya jangan lupa itu kena bawa juga tu. Kalau tak bawa ke situ, kami akan cancel sebagai daerah usahawan. Jitra. Pohon kepada Jitra, tengok-tengok topong-topong Penang samalah, no? Yeah. Okey, terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih. Silakan Jitra. Cuma nak ingatkan ada 7 minit lagi untuk landing. Yang Berhormat Jitra. Silakan. Terima kasih YB Tokai. Benar. InsyaAllah kita akan usahakan dan kita akan bawa ke setiap daerah. Tidak akan kita tinggalkan mana-mana daerah kerana semata-mata mereka berada jauh di pendalaman. Akan kita upayakan, akan kita bimbing dan usahakan bersama. Saya ingin mengharapkan semua pegawai-pegawai daerah kita, semua pegawai-pegawai yang dipertua kita dan semua kita di sini baik agensi kerajaan maupun negeri maupun pusat berganding bahulah. Hari ini adalah hari dan masa kita untuk merealisasikan satu impian yang telah lama dipasang oleh pemimpin-pemimpin kita sebelum ini. Dan inilah peluang terbaik kita. Bukan kerana kita lebih bagus, tetapi kerana kita punya masa. Dan inilah masa kita. Dan ia akan menjadi satu penyesalan buat kita jika kita tidak mengambil kesempatan ini. InsyaAllah, The Greater Kedah within reach dengan izin. Berkaitan dengan isi UNISYAM ini, Yang Berhormat Speaker dan Ahli Dewan, peruntukan yang diberikan kepada UNISYAM ini adalah sebanyak 7 juta untuk tahun 2024. Terima kasih saya ucapkan kepada kerajaan negeri di atas kesudian. Namun demikian kita akan usahakan. Dalam satu sudut selalu kita lihat ringgit inilah sebagai penentu kepada segala komitmen. Tetapi saya yakin dan percaya banyak inisiatif-inisiatif yang boleh dibangunkan dan diusahakan untuk membolehkan kita mengupayakan UNISYAM. Kita tidak mahu UNISYAM menjadi sebahagian daripada cerita lesunya sebuah institusi pengajian tinggi. Ketika mana industri masuk ke negeri kita, di Kulim sampai ke Kuala Ketil, kita lihat semua pelaburan berniaga bilion ringgit. Tetapi kita masih merasakan program-program pendidikan kita di UNISYAM tidak mampu untuk menjadi penyumbang kepada pembangunan industri ini. Jadi ini adalah satu kerugian. Jadi kerajaan sedang meneliti untuk mengambil pendekatan-pendekatan yang baik dan komprehensif bagi membolehkan UNISYAM relevan dengan penerapan program-program ijazahnya, program diplomanya dan sijilnya dengan usaha dan kerjasama kita dengan KISMAC, dengan K-Tekno dan semuanya. Saya yakin usaha ini akan membawa kepada aspirasi besar kita untuk melihat Cordoba atau Kedah itu dapat disaksikan. Dan ini adalah satu usaha yang mana boleh kita manifestasikan melalui komitmen UNISYAM, komitmen semua institusi pengajian tinggi yang di bawah penguasaan negeri kita dan juga kerjasama strategik dengan IPT, IPTS, IPTA yang ada di negeri kita dan di seluruh negara. Dan saya harap kerajaan pusat akan berlapang dada
untuk membuka laluan seluas-luasnya bagi institusi pengajian tinggi negeri maupun institusi negeri bekerjasama dengan agensi ataupun institusi pusat bagi membolehkan masa depan anak bangsa kita, masa depan apa yang kita impikan bersama dapat disaksikan dan ketepikan politik sempit kita, perbezaan-perbezaan kecil yang remeh dan menjadi bahan ketawa kepada mereka yang melihat kita seperti kebudak-budakan apabila kita bercakap tentang membina negara bangsa. Kerajaan negeri Kedah, saya yakin dan percaya akan melakukan yang terbaik bagi membolehkan aspirasi besar pembentukan sebuah negara bangsa yang maju, yang bertamadun, yang hebat dan berjaya dapat kita realisasikan insya-Allah. 3 minit lagi, Jitra. Yang berhormat Speaker, saya juga ingin menyatakan di sini atas usaha kita untuk memastikan kelangsungan negeri kita agar menjadi kebanggaan kita apabila kita tidak lagi berada di sini atau kita telah tua dan tidak berdaya. Kita akan mempersiapkan program yang dipanggil program Kedah Future Leaders, di mana kita akan latih anak-anak negeri Kedah untuk mendapat pendidikan terbaik dan akan mendapat bimbingan terbaik daripada industri dan juga agensi-agensi yang berprestasi tinggi bagi membolehkan mereka dipersiapkan untuk 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang. Yang ini akan kita lakukan dan program ini akan kita usahakan dan realisasikan. Ini akan membolehkan Kedah terus dipimpin oleh anak bangsanya, anak negerinya yang mempunyai wawasan yang jauh, yang telah dibimbing oleh orang-orang yang hebat pada zaman ini untuk persiapan mereka di zaman akan datang. Lantik mencelah. Silakan. Silakan. Terima kasih kepada Jitra dan terima kasih kepada Tuan Speaker. Saya ingin merujuk pada KDNK yang disebut oleh Yang Berhormat Jitra tadi. Kita tengok di sini anggaran KDNK daerah yang pedalaman, daerah SED sendiri, KDNK daerah SED 1,580 juta dan sumbangan nilai tambah daerah SED ke KDNK Negeri Kedah hanya 3.4%. Yang Berhormat Jitra, 3.4%. Dan KDNK daerah SED mengikut sektor utama, pertanian 284 juta, 18%, pembuatan 110 juta, 7%, komersial 1,011 juta, 64%, dan lain-lain 175 juta, 11%. Kita nak tengok adanya keseimbangan antara daerah-daerah di negeri Kedah ni yang berhormat, supaya kami khususnya di kawasan luar bandar dapat juga sama-sama seiring untuk membantu negeri Kedah meningkatkan KDNK. Terima kasih. Terima kasih, Lantik. Silakan. Habis Speaker yang budiman, nampaknya tajuk ini amat 1 minit. amat diminati. Ini tentang masa depan. Ya. Saya mohon sedikit masa agar kita dapat memberi gambaran yang jelas kepada semua yang mendengar bagi membolehkan negeri ini terus melangkah dengan jaya. Bagi saya berapa minit ya? 3 minit? 2 minit. 2 minit. 2 minit lebih. YB Belantik, Sebab yang saya hormati. oh okey. Apa nama Sungai Limau dah bagi. Okey. 3 minit. Diterima 3 minit. Terima kasih sahabat saya Sungai Limau. Sikit je sebenarnya. Dah nak landing dah sebenarnya. Takut rough landing. Rough landing pun tak bagus juga. YB Belantik, benar, kita akan usahakan agar apa yang dinyatakan dan dizahirkan akan KDNK per kapita atau sumbangan dari konteks KDNK daerah dapat kita seimbangkan atau diangkat. Di sinilah perlunya komitmen. Kita tidak mahu terus melebarkan jurang di antara bandar dan luar bandar. Sebenarnya kita punya segala yang ada. Aset kita, tanah kita adalah aset kita. Dan rakyat kita adalah aset kita. Kita hanya perlu mengupayakan rakyat kita agar mereka, kalau semua kita, rakyat kita menambah produktivitinya 10%, income-nya akan naik pada dasar 10%. Kalau 20%, 20% pendapatannya akan naik. Jadi ini akan kita gerakkan, kita jadikan agenda strategik untuk membolehkan dapat kita realisasikan impian mengangkat ekonomi seluruh negeri Kedah ini ke tahap tertinggi. Izinkan saya untuk pergi kepada sains, teknologi dan innovations. Yang Berhormat Speaker, dalam konteks ini, sebelum itu, kita juga akan membangunkan Kedah Tech Apprenticeship Program untuk anak-anak kita yang mungkin bukan krim de la krim dalam konteks boleh pergi Kedah Future Leaders. Kita akan bimbing mereka ke arah teknologikal atau technical, dipanggil Kedah Tech Apprenticeship Program. Yang ini kita akan bangunkan mereka untuk punya kemahiran skill-skill tertentu untuk bekerja di sektor perindustrian. Seperti kita tahu, YB Speaker, kita tahu hari ini Kulim High Tech menawarkan peluang pekerjaan 34,000 kepada rakyat negeri Kedah dan sekitarnya. Dan pada tahun 2025,
17,000 lagi peluang pekerjaan akan dicipta apabila kilang-kilang besar ini memulakan operasinya. 17,000 ini harus diisi oleh anak-anak Kedah. Adalah satu yang malang buat kita. Apabila kilang sebesar itu dengan penawaran peluang pekerjaan sebanyak itu tidak dimanfaatkan. Dan ini kerajaan negeri telah melihat dan kita akan susun gerak kerja kita dan kita akan laksanakan program-program berkaitan bagi membolehkan mereka diserap masuk dan menjadi sebahagian daripada tunjang kepada syarikat-syarikat ini dalam konteks workforce dengan izin yang bekerja di sana. Yang mohon speaker sedikit saja lagi daripada saya. Dalam sains, teknologi dan innovation, kita akan meneliti kembali. Hari ini kita bercerita tentang untuk menjadikan negeri kita negeri maju. Kita bercakap tentang smart city. Kita mungkin nak bercakap tentang smart village. Kita nak cakap semua tentang yang sophisticated dengan izin. Tetapi saya melihat ada satu kelompangan. Dan ini akan diteliti dan dikaji dan diperhalusi untuk bekerjasama dengan sahabat-sahabat ESCO yang lain bagi membolehkan kita mempunyai entiti bernama Kedah Digital Center yang sepatutnya menjadi enjin, dan ini akan kita perkasa dan teliti untuk membolehkan Kedah Digital Center menjadi pemacu kepada usaha pembangunan smart city dan sebagainya dengan kerjasama strategik dengan MBAS dan agensi-agensi lain. Begitu juga dalam bidang sains dan teknologi, di mana kita ada Kedah Bioscience. Kita akan meneliti peranan Kedah Bioscience ini dan kita akan perkasakan dia agar kita boleh memanfaatkan perkembangan teknologi kita kini dalam bidang sains, khususnya dalam pertanian, bagi usaha bersama kita untuk meningkatkan pendapatan para petani kita. Setelah sampai ke penghujungnya, Yang Berhormat Speaker, saya ingin mengambil kesempatan ini pada dasarnya untuk menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada para pengundi di Don Jitra yang memberikan saya ruang dan peluang dan keizinan untuk saya menabur bakti dan memberi hikmat kepada mereka semua. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada seluruh warga Jitra. Tidak berdiri saya di sini tanpa izin mereka, tanpa izin Allah SWT jua. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Kedah kita, Datuk Seri Sanusi Muhammad Nur, yang telah memberi kepercayaan kepada saya, seorang baru sebenarnya dalam dunia politik. Sedikit pengalaman ketika di universiti dulu. Akan saya curahkan segalanya untuk negeri ini. Tanda kasih dan sayang saya kepada negeri ini tidak berbelah bagi. InsyaAllah bersamalah kita, Yang Amat Speaker dan semua ahli Dewan ini, kita usahakanlah yang terbaik untuk negeri kita. Walau apa pun cerita daripada mereka tentang kita, kitalah penjaga negeri kita. Kitalah the custodian. Kitalah the custodian, penjaga negeri kita. InsyaAllah kita bangunkan bersama negeri kita dan kita majukan ia ke tahap tertinggi sehingga terpahat dalam sejarah negeri dan bangsa bahawa kita adalah generasi terbaik yang pernah dilahirkan di negeri Kedah ini. Dengan itu, terima kasih. Terima kasih, Jitra.